Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Abdul Ghani akan membentangkan mengenai kertas kajian bertajuk Panduan Pembinaan Komponen Bumbung Curam untuk Penilaian Kecacatan. Isi kandungan kajian ini adalah pengenalan, pemeriksaan hierarki, bumbung curam, metodologi, analisa dan kesimpulan. Struktur kecacatan bumbung. Kecacatan bumbung biasanya diabaikan sehingga kebocoran pada permukaan shilling. Kebocoran akan menyebabkan struktur menjadi reput. Kecacatan yang teruk mengakibatkan struktur runtuh apabila elemen komponen dalaman gagal. Pemeriksaan penyumbang maklumat asas. Penilaian dalam pengumpulan maklumat tentang keadaan semasa struktur, menentukan jenis, saiz dan bentuk kecacatan, mengurangkan kegagalan struktur yang tidak dirancang, meminimumkan kos penyelenggaraan, meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan serta mengurangkan tahap kegagalan struktur. Penyediaan kerja penambahbaikan, menambah baik rancangan kerja untuk mengelakkan kerosakan dan mencegah kegagalan struktur. Kajian ini akan memberi manfaat kepada pembinaan bumbung curam bagi menyediakan komponen asas dalam reka bentuk. Pemeriksaan subjektif menyebabkan perbandingan keputusan akhir antara pemeriksa yang boleh menyebabkan keputusan tidak konsisten. Penyairan komponen bumbung curam adalah untuk memastikan pemeriksaan yang lebih cepat, maklumat yang kurang subjektif, maklumat yang kurang sesuai untuk pemeriksa yang kurang berpengalaman. Kertas kajian ini bertujuan bagi memastikan objektif seperti mengenal pasti struktur utama dan sub reka bentuk dan pembinaan bumbung curam yang dipertimbangkan oleh pakar fabrikator pembinaan bumbung curam. Pemeriksaan hierarki. Pemeriksaan hierarki adalah penerangan tertib tugas dalam proses pemeriksaan dan memerlukan struktur yang fleksibel dan substruktur, menyediakan kaedah saintifik untuk membimbing piawaian dan kriteria dalam penilaian, mengenal pasti kaedah penyelenggaraan dan kos yang diperlukan untuk komponen tersebut, meminimumkan kesukaran pemeriksaan dengan memperincikan aktiviti jaminan kualiti dan memberi garis panduan kepada pemeriksa. Pemasangan bumbung curam hendaklah kedap air untuk jangka hayat reka bentuk bangunan. Bumbung curam adalah bumbung yang mempunyai kecuraman yang melebihi 10 darjah dan kurang daripada 75 darjah. Komponen bumbung curam berdasarkan pemeriksaan yang bermula pada permukaan luaran melalui struktur dalaman ke kuda bumbung. Berikut adalah komponen luaran bumbung curam iaitu shilling, jubin bumbung, jubin perabung, produk pengudaraan, jubin sisi, jubin limas, paip jatuh, mortar, konduktor kilat, panel solar, jubin lurah, papan fasia dan longkang bumbung. Ini pula merupakan komponen luaran bumbung curam iaitu perabung, topang, kekuda bumbung, alang, gulung-gulung, beroti atau jalur, rasuk gantung, lapisan penebat bumbung, kasur pendek, penebat atau pengikat, rasuk balas, gelegar shilling, plat dinding dan tangki air. Berikut adalah komponen dalaman bumbung curam, merupakan gambar rajah 1 dan gambar rajah 2 yang menunjukkan komponen dalaman bumbung curam dan juga lapisan penebat yang digunakan untuk bumbung curam. Metodologi kajian iaitu kajian literatur mendapatkan maklumat teori kepada konsep pemeriksaan bangunan atau struktur yang berkaitan dengan kecacatan kayu dan besi. Piawaian daripada Malaysia, Amerika, British dan Australia juga digunakan sebagai garis panduan dalam reka bentuk sampel klasifikasi reka bentuk. Ini diikuti oleh kajian menyeluruh mengenai penyelidikan. Pemerhatian lawatan tapak untuk mendapatkan gambaran maklumat mengenai struktur dan penilaian kecacatan sama untuk membuat perbandingan melalui tinjauan literatur dan situasi sebenar pada lawatan tapak. Temu bual bertujuan untuk mengesahkan senarai komponen dan subkomponen bumbung curam dinilai oleh responden melalui soal selidik. 30 responden yang mempunyai pengalaman melebihi 5 tahun. Penilaian mengikut skala 1 hingga 5 liket. Pengesahan akhir, pengesahan pakar profesional. Responden mempunyai pengalaman daripada 10 tahun dalam bidang berkaitan. Analisa. Rajah 5.1 menunjukkan jawatan responden di mana 70% adalah jurutera dan 3% merupakan pereka. Rajah 5.2 menunjukkan pengalaman kerja di mana 2 hingga 5 tahun adalah 40% dan 6 hingga 10 tahun adalah 60%. Jadual 5.1 menunjukkan data untuk komponen luaran di mana nilai konsensus dia adalah tinggi untuk semua komponen yang terdapat pada komponen luaran.
Jadual 5.2 merupakan komponen dalaman. Juga nilai konsensus adalah tinggi untuk semua komponen yang berada di komponen dalaman. Analisis komponen bumbung curang. Jadual telah membentangkan 11 komponen luaran dan 20 komponen dalaman untuk bumbung curam. Reka bentuk komponen luaran seperti perabung, mortar, jubin bumbung, jubin luaran dan jubin limas telah dijawab oleh responden yang diperlukan dalam reka bentuk bumbung curam. Responden bersetuju dengan keseluruhan komponen luaran yang telah dibentangkan di mana nilai min antara 3.62 dan 4.34. Manakala analisa komponen dalaman bumbung curam menunjukkan 10 komponen direkodkan sebagai diperlukan dan 9 komponen diperlukan sedikit. Terdapat komponen yang ditetapkan oleh pakar yang dipasang berdasarkan kesesuaian reka bentuk kerana fungsi kesesuaian seperti gulung-gulung di mana berfungsi untuk meningkatkan kestabilan rentang bumbung lebar yang memberikan sokongan tambahan bergantung kepada beban. Tugas utama longkang untuk mengalihkan saliran bangunan tetapi memerlukan kos penjagaan tambahan sekiranya longkang tersumbat. Jika hujan terlalu lebat, ia akan menyebabkan longkang tidak dapat menampung air sehingga ia mengalir kembali ke bumbung. Rasuk balas di mana menyokong anggota bumbung dan memasang di bawah gulung-gulung. Rasuk gantung menggantung rentang pengikat shielding. Ia adalah untuk menyokong gelegar shielding dan panel shielding. Lapisan penebat adalah alat penebat haba dan memerlukan pemasangan yang tinggi. Cadangan kajian, pendekatan bimbingan merupakan panduan dalam pemeriksaan visual agar proses pemeriksaan yang lebih cepat, kurang maklumat yang subjektif dan sesuai untuk pemeriksa yang kurang berpengalaman. Kepelbagaian tahap dan keadaan kecacatan atau kerosakan memberi kesukaran untuk meramal kaedah penyelenggaraan yang sesuai. Oleh yang demikian, berdasarkan rujukan penyelidikan, memerlukan senarai semak bagi mencapai keseragaman dalam proses pemeriksaan. Tambahan pula, strategi yang khusus diperlukan bagi memastikan dokumen yang disediakan dapat ditafsirkan secara konsisten oleh pelbagai pemeriksa. Kesimpulan, perhatian terhadap ketidakpastian komponen bumbung curam boleh menyebabkan maklumat pemeriksaan tidak lengkap. Maklumat ini dapat mengukur tahap keselesaan dan keselamatan kepada penghuni bangunan, mengurangkan kos penyelenggaraan dan kos kekitaran hayat dalam bangunan. Kajian ini membentangkan 31 senarai bumbung curam bagi komponen luaran dan dalaman berdasarkan penilaian responden profesional dalam reka bentuk dan pemasangan bumbung curam. Penyenaraian komponen bumbung curam dapat memberi faedah dalam menyediakan rangka kerja dalam reka bentuk dan pemeriksaan yang seragam oleh pelbagai individu. Kajian ini berfungsi untuk menggalakkan kesedaran di kalangan pelbagai reka bentuk bumbung curam mengenai komponen yang seragam dan faedah pemeriksaan bangunan. Sekian, terima kasih.